Okey, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Salam sejahtera dan uh, selamat berjumpa lagi. Saya Jurul Azrul dan founder RoyalTT, dan terima kasih pada yang subscribe RoyalTT dan juga join program RoyalTT selama ni. Saya sangat respect you. Dan hari ni, dan setiap hari saya akan buat video lah. Macam kali ni saya akan buat video harian untuk supaya kita sentiasa dapat bigger picture dan juga dapat momentum untuk kita teruskan. Environment is always stronger than will. So you kena create environment yang sentiasa bagi you ingatan dan juga bagi you support untuk buat apa yang kita boleh buat kan. Sebab macam-macam sebenarnya dalam kita punya hidup ni sebenarnya ada gangguan ataupun disturbance kan. Ada benda-benda je yang macam put in dalam kita punya pemikiran dan mungkin juga tak bantu kita untuk jangka masa panjang lah. Okay, so untuk hari ni sebenarnya, apa yang saya nak you take it into concern ataupun consideration iaitu you punya action you, iaitu apakah action you yang you tengok aktiviti, dia akan bagi impact pada you punya hasil mingguan you. Apakah action you yang you bagi impact pada iaitu mingguan ni. Itu really important guys untuk topik tu. Pasal apa? Pasalnya ialah takutnya kita tidak buat tindakan yang sepatutnya dan akhirnya result pun tak seberapa lah. Jadi itu antara concern saya. Saya takutnya result tu tak seberapa. Jadi apa yang saya boleh tekankan pada you ialah supaya you start ada consider, you start berfikir macam mana sebenarnya untuk you fokuskan apa yang sepatutnya. Contohnya ialah katalah you nak trading ataupun you nak mulakan trading, nak mulakan langkah yang betul kan. Jadi you kena cakap lah, apakah satu perkara yang kalau aku buat benda ni, dia akan bagi impact dalam trading aku, dia bagi impact dalam aku punya iaitu investing aku dan blueprint aku. Kalau macam case yang pertama ialah obviously kadang-kadang contoh kan, kalau misalnya you ni jenis banyak mentor kena pilih satu mentor. Dia macam tu. Kalau you misalnya you banyak mentor, you kena pilih satu mentor guys. Nak tak nak pun. Sebabnya banyak mentor, bukan kata mentor tak bagus, tapi mentor sendiri pun ada banyak fahaman, belief dia dan juga cara dia bertindak. So you choose satu-satu. Tapi adakah belajar dengan banyak mentor tak bagus? Tak tentu, tak semestinya juga. Dia totally bergantung kepada you punya keadaan dan juga totally bergantung dengan you ni boleh cope ke tidak. Takut kadang-kadang terlalu banyak information, kita sendiri pun tak boleh nak buat dan akhirnya bagi result yang kurang lah pada kita. Okey, dan untuk kes yang macam contohnya dari segi satu ialah mentoring. Yang kedua ialah dari segi macam, iaitu kan saya cakap kan, you kena ada satu application yang tetap pada you, application yang tertentu pada you supaya you dapat result. Jadi application untuk dapat result ni, dia macam contohnya kan, kalaulah you dah kata okey aku pilih satu tindakan khusus, ialah aku nak pilih ialah mentor apa yang aku nak pegang dan aku akan buat tindakan seterusnya. Dia paling penting juga ialah tindakan berterusan tu. Tindakan berterusan ni satu, macam ada saya share dalam weekly coaching sebelum ni lah, dia ada beberapa halangan utama kita. Satu ialah halangan kita nak mula kan. Maksudnya kita macam-macam berfikir lah, adakah benda ni menjadi ke, adakah ini benda aku buat tepat, adakah aku ni buang masa ke, adakah aku laburkan duit yang betul dan lagi. Jadi yang pertama ialah sebenarnya lah, apa yang kita punya concern sebenarnya ialah concern nak mula tu. Jadi kalau you dah mula pula, concern kedua nak teruskan. Jadi ramai juga orang yang sebenarnya buat dia give up, buat dia give up. So benda ni tak membantu guys kalau you start buat taking massive action dan sebenarnya you give up. So jadi kena understand you ni dekat mana sebenarnya guys. Okay, you ni sebenarnya ialah berpegang dekat mana. So jadi halangan untuk mula satu, lepas tu nombor dua halangan untuk meneruskan, dan halangan yang ketiga lah untuk habiskan. Ramai juga orang terus tapi tak habiskan. Habiskan maksudnya ialah measurement. Itu maksud saya ialah dari segi habiskan. Habiskan ialah bermaksud ialah you start kelikat yang you ada measurement yang di mana iaitu kalaulah you letak tindakan you pada satu tindakan yang sesuai, iaitu you start mula measure di mana satu sudut kan dari segi measurement tu sendiri, iaitu adakah you ni sesuai untuk you measure apa you buat kan. Jadi kalau kita ambil contoh kan, kalau kita macam contoh saya selalu bagi share ialah 3 tahap untuk you berjaya. Satu ialah you kena survival. Okay, survival kan, always kita fikir risk dulu, itu survival. Lepas tu yang seterusnya saya kata pada you ialah make little money kan. Dan maksudnya kita start sebab bila you start survive, bila you start always fokus pada risk first dan reward akan take care themselves, you akan pergi yang ketiga iaitu make more money selepas you make little money. Jadi kadang-kadang takutnya mentang-mentang saya kata survival, you pula ada survival selama 100 tahun. Takut macam tu lah guys. Okay, jadi dia bukan pasal game dia survival juga, pasalnya ialah sesuai kan. Kalau katalah you ni baru
trading you sesuaikan kedudukan you kat mana. Kalau you dah lama trading, masa you tengok aku ni ada improve tak, sekurang-kurangnya improve tak modal aku kan. Tak naklah kita dalam 2 tahun 3 tahun pun duk modal 100 USD je guys. Cari jalan, tak kisahlah sebenarnya top up ke invest ke. Dia bukan, kadang-kadang masalah orang ni kan, dia selalu terfikirlah, oh kalau aku nak sukses aku mesti buktikan 100 USD jadi 1000 USD. Selagi aku tak jadi 1000 USD lah, aku rasa benda ni tak workable. Saya rasa benda tu tak workable untuk you satu sudut. Sebab tu saya kata ialah you sendiri kena ada satu kefahaman di mana saya nak you sendiri yang buat benda tu workable guys. Okay? So sebab tu antara perkara yang paling penting saya nak highlight kat sini, iaitu supaya you dah mula berfikir cara yang tindakan sepatutnya. Tindakan sepatutnya mudah je, iaitu you start measure diri you. Kan, measure diri you. Jangan duduk tempat yang sama, cuba buat tindakan yang berbeza. Dan kena ingat, great and stay longer in the game adalah sangat penting. Kan, benda ni akan bantu you untuk jaga masa panjang, benda ni akan bantu you untuk, iaitu bantu you untuk sebenarnya jumpa the gist ni. Ramai orang stop tengah jalan guys, ramai orang stop. Sebab tu saya pegang juga kata-kata ialah many people overestimate what they can do in 1 year and underestimate what they can do in 10 years kan. Jadi saya tak nak you sangkut dekat situ, dan kemudiannya mengharap satu berbeza sebab satu obviously masa kita memang suntuk kan. Masa kita suntuk. Jadi kita tak nak buang masa kita setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berlalu dengan pantas. So saya tak nak you juga sangkut dekat situlah. Okey. So jadi apa yang saya nak point out lah, kesimpulannya sekarang, satu ialah tolong fokuskan iaitu keep learning. Keep learning. Benda ni akan bantu you, keep juga ada support. Okey, dan kemudian ialah you pergi kepada iaitu strategi untuk dapatkan sokongan kan. Kalau tidak kita tengok option dekat luar sana banyak kan, seksi, benda yang sebenarnya menarik grup yang tertentu, contohnya ialah nak cepat kaya dan sebagainya. Sedangkan jalan yang ada ni sebenarnya dah cepat. Kan jalan yang ada tu senang je, you fokus apa yang workable kan, dan always fikir risk, itu lebih cepat sebenarnya. Berbanding ialah fikir reward, tapi ramai orang nak reward pasal keadaan dia lah. Keadaan iaitu keadaan diri dia, contohnya ialah kewangan dia tak membantu dia, iaitu dia punya fokus dia tak bantu dia. Maksudnya lah, satu kewangan ialah nak fokus macam mana bila kita reinvest, dia nak solvekan solusi itu sekarang kan, nak solvekan masalah hutang dia sekarang, nak duit tu sekarang, sedangkan benda tu perlukan masa untuk grow. Jadi itu antara benda tekanan lah saya nampak kepada banyak trader yang mungkin peringkat awal ni tak faham benda ni. Okay, ini quick sharing saya untuk hari ni, dan really important untuk you juga, iaitu boleh tangkap apa saya kongsikan. Dan saya obviously saya masuk kursus saya masuk kursus marketing sebenarnya, marketing dan juga sales, supaya saya boleh capai lebih ramai orang lah kat luar sana. Jadi saya sekarang berada di Impiana Hotel, khususnya di Grand Hyatt depan tu. Nak masuk Grand Hyatt boleh penuh pula, jadi kita stay kat sini. Jadi hopefully jumpa you, dan keep learning. Sampai sekarang pun juga saya keep learning, dan ini adalah short message untuk you, dan setiap hari saya akan buat video sharing pada you, mungkin pagi, mungkin petang. Hari ni saya habis pukul 5 lebih tadi, saya buat video ni sekarang lah. Alright, jumpa lagi dan salam hormat guys. All the best semua.